Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia, salam satu koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu kembali dalam slot pelantikan jawatan kuasa audit dalaman koperasi ya. Seksyen 42A Akta telah memberi kuasa kepada lembaga untuk melantik jawatan kuasa audit dalaman JAD. So maknanya dengan pelantikan oleh lembaga ini akan mengatasi masalah JAD yang tidak kompeten yang dilantik oleh Mesyuarat Agung pada masa sebelum pindaan akta dibuat pada tahun 2007. So mengikut Seksyen 42A Akta ini, komposisi anggota jawatan kuasa audit dalaman ataupun JAD terdiri daripada tidak kurang daripada 3 orang dan tidak lebih daripada 5 orang anggota yang dilantik dengan sewajarnya oleh lembaga. So perlu diingat kepada tuan-tuan dan puan-puan, lembaga lah yang berhak untuk melantik juru audit dalam, bukan lagi Mesyuarat Agung tahunan ya. So kita dalam pelantikan jawatan kuasa audit dalaman ini, kita juga tengok kepada pasal 49 Undang-Undang Kecil ya. Dalam pasal 49 Undang-Undang Kecil ini dinyatakan ya, berapa orangkah bilangan juru audit dalam yang sepatutnya dilantik oleh lembaga bagi koperasi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Okey, kita pergi kepada Seksyen 42A 2 ya, yang mana dalam Seksyen 42A2 ni, yang mana tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa itu hendaklah diperuntukkan dalam undang-undang kecil ya. Yang mana peruntukan dalam undang-undang kecil ini adalah kuasa dan kewajipan jawatan kuasa audit dalaman mengikut pasal 52 Undang-Undang Kecil tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam undang-undang kecil ini telah memperjelaskan apakah kuasa dan juga kewajipan sebagai juru audit dalam koperasi ya, yang mana dalam pasal 52 Undang-Undang Kecil ini telah memperjelaskan bahawa juru audit dalam hendaklah mempunyai kuasa memeriksa segala rekod perakaunan dan rekod lain yang berhubung secara langsung atau tidak langsung dengan koperasi dan subsidiarinya jika ada. Dan juga dia berhak, juru audit dalam berhak untuk memanggil mana-mana orang yang dikehendakinya supaya mengemukakan atau menyerahkan mana-mana dokumen ataupun maklumat yang dikira perlu untuk diserahkan kepada juru audit dalam ya. So untuk pasal 52 1, 52 2 ini 52 3 dan 52 4 ini memperjelaskan secara terperinci apakah yang dimasukkan dengan tugas dan juga kuasa dan kewajipan juru audit dalam, yang mana jawatan kuasa audit dalaman hendaklah menjalankan tugas seperti berikut: memastinya adanya kuasa dan kesahan bagi segala perbelanjaan yang dibuat oleh lembaga ya. So maknanya dia kena pastikan segala perbelanjaan itu adalah dibuat dengan betul dan tepat untuk manfaat koperasi ya. Kemudian dia kena memeriksa akaun koperasi pada dalam masa yang tetap dan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang daripada sekali dalam tempoh 3 bulan. So maknanya kalau dalam tempoh pelantikan, juru audit dalam untuk tempoh pelantikannya adalah untuk tempoh setahun. Setahun juru audit dalam kena mengaudit koperasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun ataupun 3 bulan sekali. Kemudian dia kena mengemukakan segala laporan mengenai pengurusan dan hal ehwal koperasi termasuk pelanggaran terhadap akta, peraturan dan undang-undang kecil jika ada kepada lembaga dan juga kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Perlu diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jawatan kuasa audit dalaman ini juga perlu menghantar laporan bertulis kepada lembaga paling kurang 4 kali setahun, laporan bertulis kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sekurang-kurangnya 4 kali setahun, dan juru audit dalam juga perlu membuat laporan kepada untuk dimuatkan di dalam laporan tahunan koperasi untuk dibentangkan ataupun dibaca oleh anggota-anggota dalam Mesyuarat Agung tahunan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pada Seksyen 42 2
42A3 yang mana bagi masuk seksyen ini perkataan pegawai sebenarnya yang ditarifkan dalam seksyen 2 tidaklah termasuk anggota jawatan kuasa audit dalaman. Kalau sebelum pindahan akta dibuat, juru audit dalam termasuk sebagai pegawai, tapi dengan adanya pindahan akta maka juru audit dalam tidaklah dikira sebagai pegawai. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Itulah penjelasan yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan tentang jawatan kuasa audit dalaman dan pelantikannya. Maka saya akan berhenti setakat ini dan saya akan sambung pada slot yang berikutnya selepas ini. Sekian, terima kasih.